Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan laporan tahunan dan penyata kewangan 4 syarikat awam berikut. Berikut merupakan senarai aktiviti niaga keempat-empat syarikat yang kami kaji. Slide menunjukkan CEO dan pengurusi lembaga pengarah syarikat KPJ Healthcare Berhad. Ini pula barisan CEO dan pengurusi lembaga syarikat BLD Plantation Berhad, Kamda Group M Berhad dan Tiong Nam Logistik Holding Berhad. Analisis menegak. Analisis menegak merupakan kaedah menganalisis penyata kewangan yang menyenaraikan setiap item baris sebagai peratusan angka asas dalam penyata tersebut. Berikut merupakan rumus bagi analisis menegak. Bagi analisis menegak dalam syarikat BLD Plantation, kita akan melihat pada kunci kira-kira syarikat ini. Jumlah aset bukan semasa, jumlah liability bukan semasa dan jumlah liability semasa meningkat bagi tahun 2017 sehingga 2020 tetapi menurun pada tahun 2021. Kita lihat pula kepada penyata pendapatan syarikat ini, peratusan untung kasar daripada hasil bagi syarikat BLD Plantation menurun dari tahun 2017 kepada 2019 dan meningkat pada tahun 2021. Berdasarkan analisis menegak kunci kira-kira dalam syarikat Kamda Group Berhad, didapati peratusan aset semasa syarikat ini adalah lebih tinggi berbanding peratusan liability semasa. Manakala analisis menegak penyata pendapatan bagi syarikat ini menunjukkan keuntungan bersih syarikat semakin menurun sepanjang 4 tahun perniagaan sehingga mencapai kerugian bersih pada tahun 2021 sebanyak 6.11% sebagai peratusan hasil. Bagi analisis menegak dalam syarikat Tiong Nam pula, kita akan melihat kepada kunci kira-kira syarikat ini terlebih dahulu. Jumlah aset bukan semasa dan jumlah liability meningkat bagi tahun 2018 hingga 2020 tetapi menurun pada tahun 2021. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada penyata pendapatan syarikat ini. Untung bersih syarikat menurun dari 2018 sehingga 2019 dan meningkat semula pada tahun 2021. Analisis menegak terhadap kunci kira-kira syarikat KPJ Healthcare Berhad. Jumlah aset bukan semasa meningkat daripada tahun 2019 hingga 2020 tapi menurun pada 2021 iaitu pada 80.3%. Analisis menegak terhadap penyata pendapatan KPJ Healthcare Berhad pula, peratusan untung kasar pula bagi syarikat KPJ Healthcare Berhad meningkat pada tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis menegak kunci kira-kira antara syarikat kami membandingkan jumlah peratusan equity dan liability antara syarikat pada sahaban tahun, manakala analisis menegak menyata pendapatan antara syarikat pula kami membandingkan jumlah peratusan untung rugi bersih syarikat serta jumlah pendapatan korporatif antara syarikat. Seterusnya kita beralih kepada analisis mendata dalam syarikat. Analisis mendata atau dikenali sebagai corak analisis adalah teknik untuk menilai seri data penyata kewangan sepanjang tempoh masa yang digunakan untuk menentukan kenaikan atau penurunan yang berlaku. Dalam bahagian ini, kami membuat pengiraan perubahan sejak tempoh asas dan pengiraan tahun semasa dengan perhubungan tahun asas. BLD Plantation Berhad. Kunci kira-kira syarikat ini memaparkan jumlah aset paling tinggi pada tahun 2017 iaitu sebanyak RM1,732,785,493. Untung kasar pada penyata pendapatan syarikat ini direkodkan paling tinggi pada tahun 2021 iaitu sebanyak RM148,906,127. Seterusnya syarikat Kamda Group M Berhad. Jumlah aset syarikat ini dicatatkan paling banyak pada tahun 2018 sebanyak RM333,735,056. Seterusnya, syarikat Tiong Nam Logistik Berhad. Jumlah liability dalam kunci kira-kira merekodkan corak meningkat selama 4 tahun berturut-turut iaitu paling tinggi pada tahun 2021 sebanyak RM2,122,347,800. Penyata pendapatan syarikat ini pula mencatatkan untung kasar tertinggi sebanyak RM148,611,000 dan paling rendah sebanyak RM102,412,000. Seterusnya, syarikat KPJ Healthcare Berhad. Jumlah aset dalam kunci kira-kira merekodkan corak meningkat selama 4 tahun berturut-turut iaitu paling tinggi pada tahun 2021 dan paling rendah pada tahun 2018. Penyata pendapatan syarikat ini pula memaparkan untung kasar tertinggi sebanyak RM100,254 dan paling rendah sebanyak RM902,555. Pada 2021, syarikat Tiong Nam Logistik Berhad mencatatkan jumlah equity tertinggi sepanjang 4 tahun iaitu sebanyak RM801,036,000. Jumlah liability syarikat KPJ Healthcare Berhad merekodkan RM2,656,166
adalah paling rendah pada tahun 2018 dan pada 2021, syarikat Tiong Nam mencatatkan jumlah liability tertinggi sebanyak RM1,321,311,000. Pada 2021, syarikat BLD Plantation Berhad mencatatkan untung kasar paling tinggi sepanjang 4 tahun iaitu sebanyak RM148,906,127. Jumlah pendapatan komprehensif syarikat Tiong Nam merekodkan RM1,030,000 adalah paling rendah pada tahun 2019. Analisis nisbah adalah untuk menilai kecairan, kesolvenan dan keuntungan daripada hasil analisis daripada penyata keuangan utama. Bagi nisbah kecairan, kami menggunakan nisbah semasa dan hari dalam inventory. Nisbah semasa syarikat BLD adalah sedikit rendah berbanding dengan nisbah semasa bagi industri bagi kesemua tahun. Hari dalam inventory syarikat BLD menunjukkan trend menaik daripada tahun 2017 hingga tahun 2021. Nisbah semasa syarikat Kamda Group Berhad adalah lebih tinggi berbanding nisbah semasa bagi industri pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Hari dalam inventory syarikat Kamda lebih tinggi berbanding dengan industri bagi semua tahun. Nisbah semasa syarikat KPJ adalah lebih rendah berbanding dengan nisbah semasa industri penjagaan kesihatan. Hari dalam inventory syarikat KPJ Healthcare Berhad adalah lebih rendah berbanding dengan hari dalam inventory industri. Nisbah semasa syarikat Tiong Nam Logistik Berhad adalah lebih rendah berbanding dengan nisbah semasa industri logistik. Bagi hari dalam inventory syarikat Tiong Nam adalah lebih lama berbanding dengan industri. Untuk nisbah kesolvenan, kami memilih nisbah hutang pada aset dan kadar faedah yang diperolehi. Untuk BLD Plantation Berhad, nisbah hutang pada aset dari tahun 2017, 2019 hingga 2021 menunjukkan pola peningkatan positif dan tidak jauh daripada pola nisbah hutang industri kepada aset. Kadar faedah yang diperolehi dari tahun 2017, 2019 hingga 2021 menunjukkan pola tidak teratur. Untuk Kamda Group Berhad, nisbah hutang pada aset dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan sedikit penurunan pola. Kadar faedah yang diperolehi dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan penurunan pola dan jauh daripada pola kadar faedah industri perolehi. Untuk KPJ Healthcare Berhad, nisbah hutang pada aset dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan peningkatan pola yang positif dan melebihi pola nisbah industri hutang pada aset. Kadar faedah dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan penurunan pola. Untuk Tiong Nam Logistik Berhad, nisbah hutang pada aset dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan nilai yang stabil dan melebihi nisbah industri hutang pada aset. Untuk nisbah keuntungan, kami memilih pulangan atas aset dan margin keuntungan. Untuk syarikat BLD Plantation, pulangan atas aset bagi tahun 2019 dan 2020 mempunyai nilai yang rendah berbanding purata industri. Margin keuntungan sentiasa mencatatkan nilai yang rendah berbanding purata industri dalam tempoh 4 tahun ini. Untuk syarikat Kamda Group, pulangan atas aset mempunyai nilai yang rendah berbanding purata industri kecuali pada tahun 2020. Margin keuntungan pula sentiasa mencatatkan nilai yang rendah berbanding purata industri dalam tempoh 4 tahun kecuali 2020. Syarikat KPJ Healthcare, pulangan atas aset sentiasa mempunyai nilai yang tinggi berbanding purata industri. Margin keuntungan pula sentiasa mencatatkan nilai yang tinggi berbanding purata industri dalam tempoh 4 tahun ini. Untuk syarikat Tiong Nam Logistik, pulangan atas aset sentiasa mempunyai nilai yang rendah berbanding purata industri. Margin keuntungan sentiasa mencatatkan nilai yang rendah berbanding purata industri dalam tempoh 4 tahun. Pola margin keuntungan juga menunjukkan bahawa nilai margin keuntungan meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Perbandingan analisis nisbah antara syarikat. Bagi nisbah kecairan, nisbah semasa syarikat Kamda adalah yang paling tinggi bagi tahun 2018 hingga 2021. Hari dalam inventory syarikat Kamda adalah yang paling lama berbanding syarikat lain. Bagi nisbah kesolvenan, nisbah hutang kepada aset untuk Tiong Nam adalah yang paling terbaik. Kadar faedah diperolehi untuk Tiong Nam adalah paling terbaik daripada yang lain. Bagi syarikat Kamda, kadar faedah yang diperolehi menunjukkan penurunan dan boleh menjadi penunjuk yang hampir kuat kepada Muflis. Bagi nisbah keuntungan, syarikat KPJ Healthcare mencatatkan nilai yang tertinggi bagi pulangan atas aset. Syarikat KPJ merekodkan nilai margin keuntungan tertinggi